Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله. InsyaAllah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini dalam program Tazkirah Maghrib. Alhamdulillah. Moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada malam ini diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Dan tak lupa juga ucap terima kasih banyak kepada pihak surah kita ni, surah dalam kampung Durian Burung. Kerana sudi memberi laluan kepada kita untuk berkongsi sedikit ilmu, bukan pandai pun, kongsi-kongsi, insya-Allah. Kepada musi surah kita, AJK, muslimin muslimat, mukminin mukminat sekalian, alhamdulillah. Dan tak lupa juga ucap terima kasih banyak-banyak kepada staf fee kita kerana sudi berhubung dengan kita, dan sudi menjemput kita mari ke sini, insya-Allah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan berkumpulnya kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikira satu amalan yang soleh bagi pihak Allah. Insya-Allah sama-sama kita mengucapi nikmatnya sama ada di dunia apatah lagi di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, memandangkan kita tak ada tajuk yang khusus, jadi kita sentuh sikit konsep syahadatain. Apa dia kata konsep syahadatain ni? Okey, insya-Allah ni terlalu penting, teramat penting dalam kita agama kita. Dua kalimah, dipanggil dua kalimah syahadah. Tu syahadatain ni maksudnya penyaksian kita. Dua kalimah penyaksian kita tu. Ada kalanya tanpa kita sedari benda tu kita ucap semua tapi kita tak tahu kenapa. Tu banyak juga tu orang kampung kita. Kalau tak ngaji memang ada gitu. Okey, kita kata syahadatain ni kenapa tak tahu kok itu. Kita baca mengucaplah dua kalimah tu, mu tak khabar gitu. Ni masalah ni orang Terengganu kata ni masalah. Okay, insya-Allah kita kongsi sikit konsep syahadatain. Di dalam Islam, kalimah syahadah diibaratkan seperti biji benih. Kerana Islam bermula dengan pengucapan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Setiap individu Muslim wajib mengucapkan dua kalimah ini setelah mencapai usia baligh. Okey, kita stop dulu situ. Di dalam Islam, kita tahulah kita orang Islam ni kan. Di dalam Islam, dua kalimah syahadah ni diibaratkan seperti biji benih. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, agama kita ni terbahagi kepada tiga bahagian, yakni Islam, iman dan ihsan. Maka tiga ni dalam agama kita. Cacat tak pakai, tak sempurna agama kita. Jadi ketiga-tiga ni Imam Ghazali rahimahullah menyatakan iman diwak ibarat seperti biji benih. Iman ni biji benih. Okey,
Islam tu tanam, jaga, baja, semuanya lah. Okey. Lepas tu yang ketiganya dipanggil ihsan. Ihsan ni pagar. Orang Kedah panggil pagar. Kita panggil pagar. Kita panggil pagar. Okey. Maka tiga ni penting. Yang terpenting adalah benihnya. Kalau kita seorang petani, bila kita nak tanam sesuatu benda, ada tak kita memiliki benih? Kalau tak ada benih, kita cari benih dulu. Betul atau tidak? Ke tanam lalu. Nak pergi mana? Nak pergi tanam getah dah mana benih kita? Ada. Kata Pak Mak, mau mabuk peh kuda berapa putih? Faham lagi? Nak pergi tanam dia, tak ada benih. Faham tak? Ni. Maka yang pertamanya benih. Begitu juga kita nak semayang, puasa, zakat, haji. Pak ni rukun ni, asas yang besar, tunjang yang besar dalam agama Islam, agama kita. Maka hak lain tu keluar pada pak ni lah. Hak lain, sedekahnya, muamalahnya, munakahahnya, faraidnya, semua sekali itu keluar pada pak ni. Semayang, puasa, zakat, haji. Jadi sebelum nak semayang, puasa, zakat, haji, nak tanam benih tu, nak jaga, nak rawat ke, mesti ada benih terlebih dahulu. Dia panggil iman. Okey, zaman Rasulullah dipanggil iman, zaman kita dipanggil ilmu aqidah, ilmu tauhid. Boleh letup belaka. Nama banyak sangat ilmu tauhid ni, mengikut ulama ubuh. Jadi zaman Rasulullah dipanggil iman. Tu nombor satu sekali. Okey. Jadi dia kata dalam Islam diibaratkan seperti biji benih, kerana Islam bermula dengan pengucapan dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Tak ada dah hak besar lepas sebelum pada semayang. Apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita ngaji kitab Minyatu Musalli, semayang besar kali, tapi sebelum semayang tu ada yang terlebih besar lagi. Apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Ni hak ni besar sekali ni. Tu. Okey. Setiap individu Muslim, individu maksudnya setiap orang Islam, tiap-tiap orang Islam, tu masuk individu masing-masing orang Islam tu yang mukallaf, yang berakal lagi baligh. Okey, wajib mengucapkan dua kalimah ini setelah mencapai usia baligh. Okey, buku ni kata, kalau kita ngaji ilmu akidah berlaku khilaf ulama. Ada setengah ulama mengatakan jika mak ayah kita Islam dah payah dah kita ucap khusus insa, tak payah, sekadar menurut. Tapi kalau ikut Imam Malik, kena sebut gak sekali untuk melepaskan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salahnya kita sebut sekali? Dengan erti kata yang sebenarnya. Dulu kita sebut tanpa kita ngaji, lain ni kita sebut, kita faham, kita ngaji sungguh-sungguh dah, baru buti molek. Kapung kata kata buti molek. Dulu dak buti, lain ni buti molek sebab kita ngaji dah. Betul tak? Okey. Maka kata kena sebut juga sekali dua kalimah ini setelah mencapai usia baligh. Baligh ni siapa umur? Siapa umur ni menderan juga. Dulu tengok awet dak desai, lain ni tamat tengok desai lalu baligh tu. Mudah je nak kenal. Apa? Kau tengok awet dak desai, kau dak balik mapuh. Betul. Faham lagi? Okey. Habis itu. Pernyataan Islam dan iman seseorang, tengok dia kata, pernyataan Islam dan iman seseorang tidak hanya dikira pada pengucapan semata-mata. Bukan sekadar pengucapan. Pengucapan maksudnya hanya sekedar sebut di lidah. Bukan gitu. Islam, iman seseorang itu bukan sekadar sebut di lidah dia je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekadar sebut. Bukan. Bukan. Okey. Malah ianya mestilah benar-benar difahami serta dihayati. Okey. Untuk melahirkan iman, kita ngaji ilmu iman, akidah kan? Untuk melahirkan iman ni dia keyakinan kita, kepercayaan kita. Untuk melahirkan iman, ulama buat nombor satu sekali, pertama kena tahu, kena belajar. Bila belajar kena faham. Ramai orang belajar tak faham, betul tak? Anggur. Kita tanya mau belajar berapa tahun dah? Aku lama dah apa? 55 tahun setengah, 3 suku. Faham lagi? Ada kau 3 suku. Dia kata, dah mengaji lama dah, kena tanya sepatah. Dah asyhadu tu lagu mana maksud? Kita bersaksi atas apa?
Ini yang masalah ni kata. Maksud dia belajar tapi dia tak faham. Ni. Maka tahu kena faham, lepas faham kena hayati. Ramai orang faham. Ramai ustaz duduk ustaz memang dia boleh salah sebab dia faham agama tu, dia ngaji. Dia ngaji 2 kali musyahadah tapi dia tidak menghayati. Ni menghayati ni barang mahal. Hayati ni untuk menghasilkan iman, untuk menghasilkan keyakinan, bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, mesti dihayati. Kita hayat tu jadi yakin. Nampak? Ramai orang tahu, dia tahu Tuhan besar, Tuhan beri rezeki, tapi tak yakin kau ke Tuhan. Nampak? Dia yakin Muhammad tu bersuruh Allah yang ngaji, dia tahu, dia faham, tapi dia tak yakin. Iman ni bagaimana? Tak yakin dalam dengan sabda Nabi SAW. Nabi kata istanzilu rizqa bis sadaqati, cari rezeki dengan sedekah. Dia cari piti macam kafir kau. Siapa nak tahu kering perlu, dok kena sejid surah, dok dang nak ngaji, dok dang nak mendengar cek darah je. Faham lagi? Sedangkan kita orang beriman ni Nabi tawarkan kita ngaji kalimah Allah, kita kena 2 kali syahadah. Allah ni siapa? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kita yakin. Nampak? Allah yang uruskan rezeki untukku. Dan Muhammad ni siapa? Dan Muhammad ni hak khabar, pengkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara hidup kita, lagu mana bahagia, lagu mana nak derita. Maka Nabi kata istanzilu rizqa bis sadaqati, cari rezeki dengan sedekah. Allahu Rabbi. Dan berapa orang yang aku beriman kepada Allah, bernabikan Muhammad, cari rezeki dengan sedekah. Berapa ekor? Cakap apa? Nah, malaikat suku sembang ni. Nah, kalau cara sesuak dengan sesuaknya, hak dengan cara kayanya kontraktor tu. Nampak? Kontraktor. Tengok garik buka pelang lagi. Betul. Hak sesuak tu, kau dah main kau pisang tu. Nah, 5 nak tanya pak cik jual kau pisang pertama 85 tahun setengah dah ni dek. Tak kaya-kaya. Nah, orang bang garik baru kemah. Mana lagi? Tu. Maka ikut Allah Ta'ala kata Nabi ajar cari rezeki dengan sedekah, mau jadi kaya, berlipat kali ganda. Sebab aku yang beri rezeki, Allah tu. Aku boleh mengkaya kamu, aku boleh mesesok kamu. Allahu Rabbi. Ini kata kena tahu, faham, hayati, baru lahir iman. Iman ni dia keyakinan. Bak kita hebat orang Islam ni. Apa dia hebatnya? Kita ada Tuhan. Tuhan kita Allah. Allah ni siapa dia? Allah ni memang Tuhan sungguh, bukan Tuhan pelawak. Zat yang terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain, dan berkehendak tiap-tiap barang itu kepadanya. Itu Allah. Maka Allah ni lah yang menguruskan rezeki kita. Allah ni lah yang mencipta langit bumi ni. Tu. Maka Allah juga yang kabur, aku menjamin rezeki bagi kamu. Allah Rabbi. Dah. Susah apa kita orang beriman? Carilah rezeki dengan bersedekah. Hari-hari cari rezeki, sedekah hari-hari. Makin lama makin kaya, makin lama makin kaya. Kedak percaya ni. Ni kata, nak percaya ke mana? Mudah ngaji. Yang kedua mudah faham. Yang kedua mudah hayati. Macam mana nak melahirkan iman? Apa? Ini hebatnya kita orang Islam. Orang kafir nak kaya kena kerja gila-gila. Nampak? Nak tengok takai besi tu. Capai 3 tu. Khani pun dia bagi kira barang pun dia, balik piti pun dia, bahan piti pun dia. Nampak? Betul tak? Semua dia dah ke? Suku sembah siapa dok teruh nak kaya, memang dia kaya. Tapi warna pun dia tu. Nampak ni? Ni. Tu istidraj. Ni. Maka ni kita nak sedar. Kita orang beriman tak payah kerja gitu nak kaya. Kerja lebih kurang je, tapi sedekah tu nak banyak. Maka Allah Ta'ala beri kita kaya. Sebab dia yang beri rezeki. Betul tak? Tak. Kita tanam sayur, tanam lada. Lada orang 5 nauti tumbuh. Kita 500 bilion. Nak kata mana? Dah kaya kita. Tanam 100 pohon. Tapi setiap pohon tu 10,000 buah. Nak kata mana? Dia 100,000 pohon, tapi 2-3 hotel. Mana kaya? Dah cakap berapa kali? Allah boleh buat segala-galanya. Ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting tak 2 kali syahadah? Penting. Kita tak tahu dan tak faham dan tak hayati. Macam mana nak yakin? Tu hebat kita orang beriman ni. Tu. Okey, jangan sarah lagi kan tak baca yang. Tegur sikit lagi. Ya lepas-lepas dah gitu. Tapi mari sini ingat ingat kita baca dulu. Tidak sarah pak cerah. Okey.
Bukan hanya dikira pada pengucapan semata-mata, malah ianya mestilah benar-benar difahami serta dihayati. Tak. Faham serta dihayati. Siapa suruh kita faham hayati? Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kayak kita tahlil. Tok Imam baca ni. Tok Imam fa'lam annahu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tok Imam. Bang, Tok Imam kata afdal zikri. Dah, seutama-utama zikir. Dah. Fa'lam adalah kamu ketahui la ilaha illallah. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Betul tak? Bukan kata saja tu. Kena tahu, kena faham, kena hayati. Tuhan kata fa'lam. Perintah daripada Allah. Suruh tahu, suruh faham, suruh hayati, yakin. Betul. Ni tu Imam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil bang nasi minyak 313 hari ni, jangan main. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang 3 pinggang kau tu Imam. Ni kata. Jadi tu Imam tak faham dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak? Nabi kata makan sikit. Makan sikit. Makan ketika lapar, berhenti ketika sebelum kenyang. Tu tahu. Nabi kata, berhenti ketika nak. Nabi kata, berhenti ketika nak. Dah kau 3 pinggang, berhenti ketika nak, ketika benda. Ajar khabar. Ni kata, Tok Imam dah erti, sebut saja. Bang. Ni. Sikit je makan Nabi ajar. Dah kita kata dah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata, punca segala penyakit sama ada jasmani atau rohani, berpunca daripada perut, makanan. Nampak? Waktu gelak hati tu 80 tahun ngaji dah nampak-nampak. Sebab makan banyak. Bang lagi? Betul. Dah 40 gaul kecil mani darah tinggi ada belaka. Makan banyak. Cuma makan sikit. Tak ada penyakit. Penawar segala penyakit Nabi kata adalah berhenti ketika nak. Itu penawar. Dah berapa orang? Dah berhenti makan ketika nak. Dia berhenti masa mana? Lekat tekak apa? Dia nak telang. Baru dia berhenti. Bang. Ni kata. Hari ini aku nak kata kau orang. Aku dulu gitu kau. Belum ngaji tu. Ada ni doa. Nampak? Tengok Nabi aja. Ni penting 2 kalimah. Jadi bila kita yakin Nabi khabar tu terbaik, paling betul, paling tepat ketika Nabi kata. Nampak? Walaupun perik. Memang perik bang. Kita pergi makan kedai Ustaz Muzani dah jenggi. Paling kamera. Faham lagi? Kita dah order pun yato. Lagi. Free tak apa. Tapi kalau ikut aku faham banyak. Ada ngaji dah dia kan banyak. Tengok saja ada reti gitu. Ni kalau tak ada orang faham kau. Ni anak-anak buah dia pun cleaning. Malu kat aku. Faham lagi? Malu juga ya Allah. Allah Rabbi. Ni kata. Dan Nabi kata makan sikit lah. Merak menandang itu ni. Tu kata nak yakin 2 kalimah ni. Hak Nabi kata itulah yang terbaik. Sebab tu Tuhan kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan guna kalimah laqad. Kalau kita ngaji kalimah, lam tu dipanggil harfut taukid. Nampak? Lam tu. Harfut taukid, dia gabung pula dengan qad. Biasa kita tengok Quran, lam, bila ada lam, tak ada qad. Ada qaf, tak ada lam. Tapi ni Tuhan gabung tu. Nak meyakinkan kita bagi orang yang masih was-was, aku nak yakin kamu ni. Aku nak suruh percaya ni. Tu Tuhan kata. Tuhan guna kerana kalimah laqad kana lakum. Tuhan kata demi sesungguhnya. Dak pelawak ni, mu tengok kau dak percaya. Tu maksud dia. Bagi kamu, bagi kita semua ni lah. Fi rasulillahi, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Tak ada dah. Contoh ikutan yang terbaik. Lagu mana Nabi makan? Banyak Nabi makan. Dah. Nabi tidur banyak. Dah. Nabi cakap tak benda bazir. Dah. Nabi kata kau orang. Dah. Nabi maaf tak kesalahan orang. Maaf. Dah. Nabi deki dah. Dah. Nabi tolong dah orang wakhinak dia. Tolong juga belah wakhinak kita pun. Tu Nabi aja. Maka pada diri Rasulullah tu. Tapi untuk siapa? Ni. Kita tahu belaka Nabi tu molek, Nabi tu bagus. Tapi berapa orang yang ikut dia? Ikut Nabi. Sebab nak ikut Nabi ni perik, pedih, sakit. Contoh macam saat ni, Nabi makan sikit. Kita nak boleh nak berhenti ketika nak tu, ketar mulut bawah. Yang main-main. Tangan duduk bawah
kapit terus apa ni. Nak pergi macam kat sendu. Jangan main-main. Dan apa kita kepik ngapa? Sebab yakin Nabi kata, aku nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab tu Tuhan kata liman kana yarjullah. Iaitu ada iaitu situ, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah saja, orang ni dia ikut Nabi. Orang tu harap rahmat Allah, dia tak akan ikut Nabi. Sebab ikut Nabi ni pedih, perik. Betul tak? Ni. Tengok sotong bakar apa serba tom yang seafood malam. Balik kuliah malam makan sedap. Dah lah makan sedap tapi kita makan sikit. Apa lagi? Amu kita makan beteng tu, titik air. Orang ajak nak belanja yang tergi bukan habis dia aku. Faham lagi? Ada masalah aku. Pergi je. Tapi kita makan sikit. Faham lagi? Tu makan lah. Tu tak bagus makan lah nak makan pun. Tapi sikit. Jangan makan banyak. Boleh tak? Bagus tu. Ni tengok sotong royal seafood pun ada, kain lain ikan masing ada. Macam-macam ada. Mikir lah kita. Senyum. Makan banyak sikit malam. Dia orang ni makan banyak katok lah tanahnya. Faham lagi? Jangan main-main. Betul. Maka orang boleh tahan saat ni sebab dia yakin. Ia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, dia akan ikut Nabi walaupun perik, walaupun pedih, walaupun sakit, walaupun seluruh kampung dia murung tak mau ikut belaka, kita seorang ikut gedi. Sebab aku yakin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala wal yaumal akhir. Aku yakin kebangkitan hari mahsyar, aku akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yakin ni lah dia sanggup ikut Nabi walaupun perik. Nabi orang buat lagu mana pun tengok peristiwa Taif. Kalau kita mau kalau malaikat Jabal tu mari kita nak tawar kita. Usuk kemak suara aku mbah set-set ni dengan gunung. Mbah biar mapuh itu. Kalau hamba. Tapi Nabi kata no. Nabi kata jangan Nabi kata. Moga-moga lahir daripada zuriat dia orang beriman kepada Allah. Berkat Nabi kata gitu 100% Pok Taif Islam. Nampak? Ni hebat ni Nabi. Kalau kita kata biar mampu tu. Kalau kita dorang buat nak kita. Betul tak? Tapi Nabi dia. Maka ini pada diri Nabi itu contoh untuk kita. Untuk siapa? Untuk orang yakin dengan rahmat Allah dan kebangkitan pada hari akhirat. Orang ni je ikut. Jadi kita tak pelik lah hari ni. Kalau kita tengok sunnah Nabi ditinggalkan, kita tak pelik. Kita tak pelik. Sunnah Nabi apa dia ikut. Sunnah pakai jubah, pakai serban, Yahanana tak bau. Tak kisah, hamba boleh pakai. Ni murah, tak beli pun orang wi. Ni orang wi belaka. Tubuh pun orang wi gak tu awak. Tak ada orang kita pun. Tak pelik boleh pakai jubah pun. Nak amal sunnah Nabi tu, perbuatan Nabi, percakapan Nabi. Hak tu perik. Apa? Hak tu pedih. Maka orang yang yakin ni dia akan ikut. Ni pentingnya kita nak mengenal Nabi dengan erti kata yang sebenarnya. Dua kalimah syahadah tadi. Tu kata syahadatain ni penting untuk kita. Wa zakarallaha katsira. Maka ni orang sentiasa menyebut Allah sebanyak yang mungkin. Orang ni sebut Allah pagi, petang, siang, malam, sehat, sakit, di atas kapal terbang sebut, bawah kolong sebut, atas basikal tua sebut. Apa lagi? Sebut sama Allah. Maka orang ni lah orang yang ambil Nabi sebagai contoh. Maka ni okey. Tu pentingnya kita kenal dua kalimah syahadah ni. Bila kita kenal sungguh Nabi, insya-Allah kita akan ikut Nabi walaupun perik, walaupun orang tak mau ikut belaka. Payah orang nak ikut. Tu tapi kita kena ikut. Ni zaman musim Maulid ni. Sambut Maulid. Kita dah bagus sambutlah Maulid, tak ada masalah pun. Jangan balohlah Maulid ni. Tak ada Nabi larang pun, tak ada nas yang sahih pun yang mengatakan haram buat Maulid. Tak ada, Nabi tak ada khabar. Dan Nabi pun tak kata wajib buat. Tak ada. Tak usah baloh kecek-kecek komang sepanai bagi. Nak baloh hak so-so, buat akidah. Baloh nak baloh. Hak tu boleh kita baloh. Okey. Habis. Tersambung. Ini kerana mana ni? Dihayati, bahkan diakui dalam kalbunya, diakui dalam hati kita. Sebab tu ilmu iman ni panggil ilmu tasdik. At-tasdik fil qalbi, membenar dalam hati kita. Iman ni barang dalam, barang membenar sungguh dalam hati kita. Islam barang luar. Faham lagi? Iman barang dalam. Tu sebab tu apa ingat Tok Guni Aziz kata, Islam belum tentu beriman, iman wajib Islam. Dia gitu.
Ni. Maka nak cari imam ni. Imam yakin dalam dan nyatakan dengan perbuatannya. Nyata luar. Ni barang imam ni barang dalam. Islam barang luar. Tu dia panggil. Sebab tu bila Tuhan nak perintah kita, nak beri kita sesuatu perintah, nak beri kita amanah, Tuhan dah kata ya ayyuhallazina aslamu. Tak ada dalam Quran. Kan dia jumpa. Siapa jumpa kat tangan? Ada ya ayyuhallazina aslamu. Aqimis solah. Tak ada. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Tuhan seru dengan orang beriman. Orang yang aku percaya, aku beri kamu memang mudah khenak punya. Maka aku suruh mu sembahyang, memang mu sembahyang. Nak buat lagi? Aku suruh mu puasa, memang mu puasa. Sebab orang beriman ni orang yakin sungguh. Tu Allah dia berguna kalimah iman ni memang tak khenak. Macam kita lah. Kita nak pergi umrah. Nak pergi umrah habis keluarga kita. Lepas tu kita nak tinggal rumah kita tu, nak pergi ke mak pek kuda, mak derak, mak repek ke, nak pergi ke Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siau. Pegang kunci kita. Lepas tu pegang kain itu sebuah. Ada kain buah. Tu. Hak belakang tu minum kupa, hak minum kupa, hak bini kita kau patah batu buruk. Yang main kain tu bagi yang kita pergi kuatang kita kali-kali. Bang, apa tu ada BMW 3 series hak tu bagi orang nak pinjam. Ambil anak om. Bang, Muhammad ada mari biru. Siapa nak pergi pinjam silakan ambil. Minyak ambil isi lagi. Pergi ada cari. Ni tak tanya je. Faham lagi? Okey, maka kita wi kepada siapa? Kepada orang yang kita percaya, amanah dulu. Kita tak akan wi kepada orang kita tak percaya, betul atau tidak? Sebab tu Tuhan wi kepada orang beriman saja. Orang yang Tuhan percayai, maka Tuhan wi. Aku wi kamu. Suruh semayang, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji. Maka orang beriman ni dia tak akan ingkar. Sebab tu iman ni perlu pada keyakinan yang betul. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab tu Tuhan kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tuhan tahu apa di dalam hati kita. Ada di antara mereka yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal Tuhan kata mereka belum beriman. Dia sebut saja pada tak beriman pun. Aku uji mengelanggang lalu 10 riyal pun guli batinnya. Tu lagi iman kita. Tu iman kita ni iman cayang yang main-main. Sebab tu iman kita ada turun ada naik. Iman para nabi dia kau naik semua. Iman kita ada kala turun ada kala naik. Iman malaikat dia sama. Tak naik tak turun. Iman kita ada naik ada turun. Masa tengah mengajar ni mangak ni. Esok aku nak cari rezeki yang sedekah. Aku nak belanja habis surah kapung dah. Yang murung. Aduh, yang malizu. Apa? Masa tengah balik semua. Lepas tu balik mangak ni. Turun esok kedah. Duduk semeja molek. Teh nasi piping, milu ing. Tak teh tarik. Dia tak kira. Aku nak belanja teh je ni. Bak malam nak cari piping sedekah kan? Betul lagi. Hadis Nabi tak ada percaya. Betul tak? Percaya ni. Baru ngaji semalam baru. Tak menghayati lagi. Baru kakak tu ada kenapa? Roti telur 2 tak apa bancir. Mampu dah kau ini. Aku ingat ke roti kosong je kakak ni. Lepas tu hot depan ni pula, hot tu kata nasi minyak ayam tak apa. Ayam gulasa ayam goreng se. Sudah. Tak jadi dah. Lepas tu 2 orang lagi pula. Allah ada sedap juga. Faham lagi? Tak jadi. Bayar suku-suku kau. Orang tu kata imam je. Imam kita ni ada kala naik, ada kala turun. Betul tak? Imam kita cayang. Dah bila kita niat dah kita orang biasa lah. Dah niat dah nak belanja seorang sudah lah. Teknik dia nak belanja seorang ni tu buat gini. Tu waktu bit piti 10 riyal. Lepas tu tambah dah bayar belakang ambil lebih 10 riyal. Bau tambah dah apa dah. Faham lagi? Cara dia. Betul tak? Dah kita makan baru 3,5 dan 6,5 kita belanja dah tu. Mu tambah pula. Betul tak? Dah kita orang awam. Kalau kita tok wali dah apa? Waktu bik aku bayar belaka 3,000 pun tak ada masalah. Tu tok wali kita bukan tok wali, tok kuali. Faham? Tengah baru belajar nak jadi tok wali. Faham lagi? Tengah baru mendalami agama baru ni. Begitu. Kita pakai amal insya-Allah. Okey, bahkan diakui dalam kalbunya, kalbu ni hati kita. Akan pengertian risalah yang terkandung dalam kalimah ini. Ini tu mana? 2 kalimah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud ni 2 kalimah ni. Okey, ini kerana kesemua tiang-tiang Islam dan rukun iman itu berasaskan kepada kalimah ini. 2 kalimah tadi. Dan punca segala ajaran ini, 2 kalimah ni bagi mana tak? Ada dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya.
Mari daripada Allah Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya. Rasul ulama kata ada 313. Nabi kita yang ke-25 tu sebut dalam Quran. Nabi akhir tu ada Quran sebut 25. Sebab tu kita wajib tahu 25 ada dalam Quran tu je. Hak lain tak apalah. Tu. Maka mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab tu kita gembira sangat dengan kehadiran Nabi tu, sebab Nabi membawa kepada kita agama. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Tu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ni surah Jumaah. Maka tu maka Nabi bawa 3 ilmu ni, yatlu alaihim ayatihi iman, wa yuzakkihim ihsan, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Okey, ilmu Islam. Kalau ni dia panggil benda ilmu usuludin, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Zaman kita panggil. Okey, maka 3 ni mari daripada Nabi. Nabi ambil mana? Ambil Jibril. Jibril ambil mana? Ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Bukan Nabi kita reka, tidak. Okey. Sekiranya kalimah ini hanya diucapkan oleh lidah semata-mata, sebut dengan lidah je, muhasabah diri kita. Aku duduk kat mana ni? Sekiranya kalimah ini hanya diucapkan oleh lidah semata-mata, sedang hati enggan menerima, enggan ni tambah terima, maka ia tidak akan memberi sebarang manfaat. Dan bila hati tak membenar, tak datang manfaat sikit kita sebut tu, sebab hati tak berbenar dengan lisan kita sebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulut kata, aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Tu mulut kata, tapi hati tak membenar. Maka tak memberi kesan pada kita. Kalau kita membenar, baru boleh beri kesan. Kita kata sesungguhnya tiada Tuhan lain, hak ada Allah je. Kita berbenar sungguh, hak lain semua bukan Tuhan. Kita berbenar sungguh, maka kita tak akan patuh selain pada Allah. Kita tak akan sembah selain pada Allah, sebab kita benar dah. Nampak lagi? Kalau sekadar sebut, patuh ke hak lain juga, patuh ke makhluk juga. Tu makhluk kata, mu nak kerja dengan aku boleh, tapi hari Jumaat tak cuti, nak pergi mayang Jumaat pun tak boleh. Kita kata, dah tak apa, yang ni gaji mahal sudah. Perintah manusia. Tak ramai orang Islam kita sanggup kerja. Tak, kita tengok anak-anak puang. Anak-anak puang kita, bukan anak puang kita. Kata nak suruh faham anak puang kita, comel lah ke? Hak duduk di planet marah. Faham lagi? Kerja kedai-kedai Cina tu. Tak? Pakai luar ketak baju, UV baju kita siap ada tulis syarikat dia. Dia buat lengan pendek ke lengan panjang? Lengan pendek. Ambil tau. Anak kita puang pakai. Dari kabur aja nama dia. Kang marah dia pula. Mengitar diri lah. Nampak? Kerja habis anak-anak kita. Tahu tak? Inilah kata. Lepas tu pakai yang beruniform pula. Gitu juga. Dah ibu sekat. Nak suruh nampak punggung orang puang. Dah so kata orang awam ustaz guli bating tengok. Tahu tak? Tu imam nerak tu. Tu imam. Orang awam so kira lah. Tengok je mata duduk belakang tu. Ni. Betul tak? Maka inilah rosoknya kita hari ni, kerana harta wira kerja. Nak jibat je buat kecil gitu. Lepas tu tak dalam baju pula. Ni kata kita ikut. Wow. Ni fulus. Tu. Ni pentingnya kita nak sedar ketuhanan Allah. Bila kita bersaksi sungguh, kita mengaku tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad tu pesuruh Allah, maka kita tak tumbuh dah selain pada Allah, dan kita dah ikut dah cara yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Biar ada kerja pun tak apa. Sebab bukan kerja tu rezeki, Allah yang beri rezeki. Tak tidak. Kita jual orang pisang pun tak salah. Jual orang pisang pun Allah yang beri rezeki kan. Kita pegang sungguh, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang beri rezeki. Kita pegang kemah yakinnya. Macam mana nak suruh murah rezeki? Nabi ajar dah hadis, istanzilu rizqa bis sadaqah. Maka kita pun cari rezeki dengan sedekah. Jual orang pisang je. Jual orang pisang. Tahajud tak tinggal. Tahajud doa mustajab. Sebab Tuhan turun nak tengok siapa hak bangun sambut kedatangan aku. Orang sambut kedatangan aku memang special punya. Nampak lagi? Jadi kita bangun tahajud sambut kedatangan Allah. Tu. Kalau Ghazi mari mu sambut habis. Nampak orang konopi 5 nauti. Manusia mari. Dah Allah tiap turun tiap-tiap malam, berapa ekor sambut? Saya tanya. Allah turun 1/3 malam ni bukan turun saja. Nampak? Dia turun untuk memperkenankan doa kita. Usuk. Orang dia burung munok dia. Khabar. Aku mari ni nak uri kamu ni. Contoh kau kalau khabar kau, weh nak boleh ni MPKK tau.
MPKK kata 81 hari bulan 80 lagi. Tahun 3200 kata. Menteri besar nak mari. Nak mari dia kata, "Hei orang yang burung, mu nak napa mu kabur? Ya kahwin lah ke kamu? Segala mu nak." Amin. Panlah orang dia burung. Wah, beratus saja pang ada baru. Pang lagi sambung nak mari MB nak mari. Sebab nak kabur, hak ni nak rumah, hak ni nak bini, hak ni nak nikah dua, hak ni tak mahu ketuk lelaki dah macam saya. Nak ngadu belaka ke? Aku sanggup wi saja napa mu nak. Orang ramai tunggu awak. Sebab muka fitih lah ke manusia ni. Ya tak? Tapi Allah tahu 1/3 malam aku turun tiap-tiap malam. Tapi berapa orang yang yakin? Tak ada piti meminta dengan Allah semurah rezeki. Nak nikah minta dengan Allah juga. Sebab pada diri Allah itu ada segala-galanya. Kita ngaji ilmu akidah. Nah, terutamanya kita semayang tadi banyak garik ni. Semayang garik ni baca tak suratul Fatihah? Baca atau tidak? Semua baca belaka. Kau tak baca memang mu sesak aku iput jabat agama yang memang. Nah, aku mari dia buat ni tak nak sikit. Baca kedok kakak ni. Faham lagi. Nah, kalau kita baca suratul Fatihah, mula-mula kita kata dah alhamdulillahi rabbil alamin. Betul? Puji-pujian itu bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil alamin, yang mencipta dan mentadbir alam. Alam ni Allah cipta tahu. Mentadbir alam ini Allah juga tahu. Hak ni jadi kaya, ni jadi sesak, ni sederhana. Nah, hak ni rezak tu Allah yang tadbir segala-gala. Betul atau tidak? Ni kita kata tu 17 kali sehari kita baca. 17 rakaat kan? Betul? Maka inilah orang beriman, ya Allah. Ni kata hebatnya orang beriman. Dia menyambut kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tidur belaka dia bangun. Maka Allah Taala akan beri apa yang dia nak. Tahajud ni orang yang berduka cita. Tahajud ni. Nampak? Orang yang berduka cita bangkit pada malamnya. Banyaklah duka cita tu. Duka cita dengan dosa banyaknya. Duka cita dengan umat sekarang ni banyak derhaka kepada Allahnya. Maka dia bangun untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu? Sebab rezeki mula-mula turun pada tahajud 1/3 malam. Nampak? Tuhan proses rezeki. Kalau kita ngaji bab waktu. Tu sebab tu Tuhan bersumpah dengan masa, dengan waktu lah, dengan langit, dengan bumi, dengan gambar, bulan, betang, macam-macam asal. Rezeki nak turun daripada tahajud tu, turun sampai fajar kazik, fajar sodik, nak terbitnya matahari. Tu dah waktu duha. Tu nyata rezeki bagi kita. Duha tu nyata dah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duha tu rezeki besar. Sebab tu kita kena sujud 2 rakaat. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tu sumber rezeki kita. Dah kita dah terima setara barah, dah awak juga. Maka macam mana nak kaya? Kita pun buka kedai kopi pisang, tahajud tak tinggal, witir tak tinggal, nak buat lagi, lepas tu duha tak tinggal. Kita jual, buka kopi pisang. Dah orang dah buka kopi pisang kau. Masa kita nak buka, saing dia kata, sudah lewat dah. Kita ada tahlil tu, ni berhenti awal. Boleh. Ni sekarang ni 8.10 jam ber. Jam ya tak jam. Jam 8.10 jam ber. Jamu typo. Sebelah. 8 suku makat payung kita berhenti. Kita cerita kita berhenti ke goreng pisang tu je boleh tak? Boleh dah banyak dah ni, pakai amal je. Ad-din wal amal. Agama ni amal. Jangan tahu saja dak beramal, dak buat cetong. Ada nasi minyak, nasi dagang makan dah dak rasa sedap, betul tak? Maka nak suruh rasa sedap nasi dagang makan ni. Nak rasa nikmat Islam ni kena amal. Insya-Allah kita akan rasa nikmat Islam. Bawa kasih ke Nabi. Ni macam mana nak rasa nikmat kita tak amal? Amal lah Islam tu, kita akan rasa nikmatnya. Okey, Abi, hang kau pisang ni. Kalau dah habis. Okey, ni rezeki. Orang kata, orang kata dah ayah buat lah mak dara. Mak dara kata dah ayah lah mak air. Kau pisang pun junjuk keliling pening je tu. Cakap dengan kau. Faham keliling pening. Mu ni tak faham semua cakap Terengganu. Topik pun duk jauh esok. Serabut tak faham semua Terengganu ni. Dah kat nak tanya, tak faham cakap Terengganu. Keliling pening, masuk ramah sangat dah orang jual pisang. Faham lagi? Terus keliling pening. Cakap bahasa kampung tak faham pok dia. Dia budak-budak. Ni tak faham, senyum saja je. Saya muda lah ke ni, umur berapa baru ni? Beranak tahun 80 dah kau. You tak dalam belajar bahasa Terengganu. Sebab tu tak Zahar kata bahasa Terengganu ni lepas Arab dia lalu. Budak cari mengaji Arab. Cakap Terengganu, cakap Arab belaka dah. Betul tak? Tu. Kalau kata cakap Arab payah pelawak. Sebab cakap Terengganu tu Arab dah. Mudah je ngaji dia. Nampak lagi? Sekarang kita buka bab yang ketiga. Bab Arab dah pitu. Faham lagi? Dah.
Faham lagi? Mu. Dah kedai warna, kedai besar, kursi dah cukup. Kursi agak kau. Tu tahu? Dah warna gelap lemak lah ni. Agak lagi, agak belaka. Tak sampai susah. Don't worry, be happy. Kalau kata ngaji agak payah, pelawak. Bang, mu tak ambuh. Faham lagi? Dia gitu. Okey, gua bisa mula. Anda je tak dang gua bisa ni sekarang. Kedang, dang kau. Ya tu mak dah payahlah kau bisa kali ni dah laku-lakunya. Kita ada Allah. Allah yang beri rezeki. Kita ngaji dah surah An-Nas. Nampak lagi? Qul. Tuhan berkata dengan qul. Qul ni fi'il amal. Perintah daripada Allah. Lepas tu dipanggil ini kalimah ni paling terpenting dalam Al-Quran. Quran ada 6,660 ayat semua penting. Tapi bila-bila dengan qul itu terpenting. Betul tidak? Maka Tuhan ayat dah. Qul a'udzu birabbin nas. Hei Muhammad, mukabbar umatmu semua sekali. Aku Tuhan manusia. Baik. Siapa Tuhan manusia? Aku Tuhan dia. Malikin nas, yang memerintah manusia. Aku. Allahu Rabbi. Dah kita yakin dah. Kita jual kabisa, ya Allah aku memperintahlah manusia, mari beli kedai aku. Ada tak? Agak tak? Boleh tak? Bolehlah kita minta dengan Allah. Allah yang memerintah manusia. Nampak? Dia rasa nak makan kau pisang kita. Nak kata kan ni? Daripada Pluto turun ngejek. Nak kata kan ni? Sebab Malikin Nas, yang memerintah manusia aku Tuhan kata. Sebab tu orang beriman ni dia yakin dengan Allah. Bila yakin dengan Allah, dia akan minta dengan Allah. Allahus Samad. Aku ni tempat mau minta tolong, mintalah dengan aku. Pada diri aku ada segala-galanya. Minta dengan Allah. Betul tak? Ni kita tak minta dengan Allah. Ni. Kita jual pisang minta dengan Allah. Lalah yang mari kedai kita. Viral dalam Facebook. Dadang sebulan 3 hotel kita buka kedai pisang. Dia burung se depan masjid tu. Tahu lagi? Wakaf pelang se. Dah Kuala Berang se. 3 dah. Rabi pisang kita. Rabi pisang Amir Soleh. Ambil. Nak dengar ni. Namamu. Dia namamu. Faham lagi? Lepas tu buka pula 2 hotel lagi. Amir pun tak payah goreng dah. Duduk saja. Tak, cuma pergi beli pisang, pergi beli apa, tahu. Lepas tu kaya kau laku. Amir dah atas dah, dia gaji Kasyaf pula. Kasyaf berhenti hak weh. Perang. Dia jual pisang. Amir wis 100 hari. Ambil. Tak, beribadah kerja, cari rezeki untuk akhirat kan. Orang beriman ni, dia cari harta untuk akhirat. Itu orang beriman. Kita cari harta untuk dunia. Hak tu rugi. Kita cari harta untuk akhirat. Orang ni untung. Okey. Habis itu. Yakin? Tak payah mana rezeki. Seminit lagi. Okey. Nak habis minit kita baca satu hadis. Ada ni hadis penutup semua sempena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Okey. Nabi nak khabar Nabi kita ni dah susah lah kita hari ni. Allah aku dak dang Rasulullah. Untung sahabat sebab ia dang dengan Nabi. Aku dak untung. Kita kata sebab dak dang jumpa dengan Nabi. Tu. Dak susah. Kita orang dak jumpa pun bagus juga untuk kita. Dalilnya Nabi kata hayati khairul lakum. Tuhaddisuna wa nuhaddisu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidatullahu alayhi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullahu lakum. Okey, apa Nabi kata? Hayati khairul lakum. Hidup aku ini baik untuk kamu. Tengok Nabi kata, hidup aku ni baik untuk kamu. Nabi kata, masa Nabi hidup tu baik juga untuk kamu. Apa? Tuhaddisuna wa nuhaddisu lakum. Mu boleh cakap dengan aku boleh cakap dengan mu. Betul? Sahabat boleh cakap dengan Nabi kan? Boleh ngadu ke Nabi, Nabi boleh ngadu ke dia, boleh lah ke? Masa Nabi hidup. Tapi wafat Nabi pun baik juga. Wa wafati khairul lakum. Wafat aku pun, mati aku ni pun baik juga untuk kamu. Tak Nabi kata, walaupun Nabi wafat, baik juga untuk kita ni. Apa kata baik? Tu'radu alayya a'malukum. Perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Perbuatan kamu, perbuatan kita semua ni dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat dan ketika. Allahu Rabbi. Hebat dah Nabi kita. Jadi bila kita tahu Nabi sedang melihat apa yang kita buat, kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akad dah Muhammad tu surah Allah, bimbang dah kita nak buat benda dah balik. Bimbanglah sebab diperlihatkan kepada Nabi. Ni keyakinan kita ni. Ni kata nak yakin ni, tahu, faham, hayati, iman, barulah iman. Betul?
Maka fama ra'aitu min khairin, apabila aku lihat kebaikan yang kamu lakukan, maksudnya kita duduk dalam majlis ilmu ni, lepas majlis maghrib berjemaah, ada zikir pula, tani doa pula, dan kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata, apabila aku melihat kebaikan, habidatullahu alaih, aku memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah umatku taat kamu ya Allah. Gembiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bergembira melihat kita duduk dalam majlis ni. Allah Rabbi, setiap saat dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa ma ra'aitu min syarrin. Apabila aku tengok keburukan, kejahatan yang kamu lakukan, Nabi tengok kita buat jahat, Nabi tak hina kita, Nabi tak cemuh kita, Nabi tak kata celaka kepada kita. Dah, apa Nabi kata? Istaghfartullahu lakum, aku memohon kepada Allah bagi kamu. Ya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duduk dalam keadaan derhaka kepada Allah, dia minta ampun bagi kita. Inilah kata Nabi kita, caknanya kepada umatnya. Maka ni sebab tu orang yang mengenal Nabi dengan erti kata sebenarnya, dia akan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bini kita kata hendak berhenti mulut, sayang abang, sayang abang, sayang abang, hidup raya sama, dia dah doa pun kita tu. Ni kata hak tu video teh pau lagi ingat biti kita pandai mai tu masa kita bilang sebeh dah lagi dekat, kita bunyi buka biti sengit gatal buah nerak terus lagi. Anda bang nak bilang biti hutung kat dia, biar hamba bilang tak apa bang. Kalau bab biti nak bilang lalu kita nak baca sebeh tak mau bilang setara barah, ataupun nak bilang kalimah dalam Quran, kalimah dalam Quran tu hamba seru dengan ya berapa kali, ayyuha berapa kali, kita dah hamba tu tak mau kira tu. Kita panggil dia dah tidur. Okey, kawan kita dah mustari. Okey, insya-Allah lah lebih dah dalam Quran ni. Dah apalah. Padang dah hadis ni. Kita pakai baik kia tubik pada sliding lagi, azan baru, aku tak buat jahat dah, kena buat baik pula. InsyaAllah. Baru kita dapat merasai nikmat dalam agama kita. Okay, insyaAllah sebelum mundur diri, meminta maaf banyak daripada hujung kaki, hujung rambut, mari kapung orang ni bising bangun pakai mic dah, beri kaku mic nak kena. Minta maaf banyak lah hujung kaki, hujung rambut, ada sekasar bahasa, ayah-ayah, mak-mak, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang sini, salah sekasar bahasa. Hamba tak tahu depan hamba ada ustaz, ada ulama, ada wali ke, hamba wali je. Jadi minta maaf banyak. InsyaAllah kita sama-sama maaf lah, sebab Nabi aja suruh bermaafan sesama kita. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tawhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana wa sallim ikhwanana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.